Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah. Jadi, insya-Allah kita akan sambung subjek akidah di bawah tajuk yang sama iaitu sifat qiyamuhu binafsih. Masih tajuk sifat qiyamuhu binafsih. Cuma pada hari ini kita nak tekankan kepada topik kesan mempercayai dan akibat kalau kita tidak mempercayai Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih. Baiklah, jadi kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sifat qiyamuhu binafsih. Okey, pada minggu sebelum ni, Ustazah dah terangkan apa pengertian qiyamuhu binafsih, dalil naqli dan dalil aqli. Okay, hari ni kita nak tengok secara lalu apa yang dikatakan sifat qiyamuhu binafsih. Yang pertama, artinya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah tidak mengharapkan bantuan sesiapa pun. Allah boleh berdiri dengan sendiri tanpa bergantung dengan yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan berdiri dengan sendirinya. Allah tidak mengharapkan benda lain. Allah tidak bergantung dengan apa-apa pun. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mencipta alam ini. Yang ketiga, tiada makhluk yang membantu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini. Keempat, semua makhluk memerlukan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, makhluk lain yang memerlukan bantuan Allah. Sedangkan Allah tak memerlukan bantuan sesiapa pun. Tak kisahlah daripada makhluk mana pun. Allah tak perlukan bantuan dari mana-mana makhluk. Nampak tak beza kat situ? Tapi makhluk memerlukan bantuan Allah. Ada beza kat situ. Yang seterusnya, tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kehidupan makhluk akan menjadi kucar-kacir dan huru-hara. Yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir dan mengatur perjalanan di bumi ciptaannya ini dengan sendiri. Nampak segala apa yang ada dekat bumi ni, semua ciptaan ini Allah buat dengan sendiri tanpa bantuan sesiapa pun. Akhir sekali, tiada siapa dapat melawan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada apa yang Ustazah bacakan tadi dan apa yang awak dengar, itu ialah mengenai sifat Allah iaitu qiyamuhu binafsih. Yang mana Allah berdiri dengan sendiri. Tidak mengharapkan pertolongan daripada yang lain. Itu yang dikatakan qiyamuhu binafsih. Okey, seterusnya kita tengok apa kesan jika kita percaya bahawa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih. Yang pertama, mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita percaya Allah itu dia ada kuasa, dia boleh buat seorang-seorang tanpa mengharapkan bantuan orang lain, kita sebagai makhluk pun kita akan rasa ingin memohon pertolongan daripada Allah. Sebab kita makhluk yang lemah. Kita makhluk yang sangat lemah. Kita sangat memerlukan pertolongan daripada Allah. Kalau kita ada masalah ke apa-apalah, kita mesti doa dan minta pertolongan daripada Allah. Faham? Okey, yang ketiga, menjauhkan sifat sombong dan takabur. Takabur kat sini, takabur kat sini maksudnya ialah sama jugalah dengan sombong. Sombong, belagak, takbur, bercakap besar. Itu ialah sifat. Sifat ni tak baik, sifat yang negatif. Jadi, bila kita percaya Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih, insya-Allah kita dapat menjauhkan daripada sifat itu. Daripada sifat sombong dan sifat takbur. Yang keempat, dapat mempertingkatkan iman. Akhir sekali, sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekarang kita lihat pula apa akibat jika kita tidak mempercayai sifat qiyamuhu binafsih. Yang pertama, diri menjadi angkuh dan sombong. Angkuh ni maksudnya belagak lah. Sama juga dengan sombong. Perkataan dia sama je maksud. Yang kedua, kita akan jadi bangga dengan kesempurnaan diri sendiri.
kita akan jadi bangga lah. Kita rasa kita lah paling sempurna. Sedangkan kita, makhluk Allah, kita tak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Itu adalah kesan dia, akibat. Kalau kita tak ada percaya kepada Allah itu, qiyamuhu binafsih. Yang ketiga, tidak mensyukuri nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita jadi tak bersyukur. Yang keempat, berat dan ingkar menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingkar ni maksudnya melawan lah. Allah suruh kita solat contoh. Allah perintahkan kita berpuasa. Jadi kita langgar benda tu. Kita tak puasa, kita tak solat. Itu adalah sifat yang negatif. Jadi itulah akibat dia. Akibat buruk dia. Kalau kita tak percaya Allah itu qiyamuhu binafsih. Jadi kita kena sebagai orang Islam, kita wajib percaya bahawa Allah itu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan bantuan orang lain. Dan akhir sekali, mudah dihasut syaitan dan melakukan kemungkaran. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini itu sahaja penerangan mengenai apa tadi? Sifat qiyamuhu binafsih, tentang kesan kalau kita percaya dan akibat kalau kita tak percaya bahawa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsih. Jadi untuk tugasan, Ustazah nak awak salin nota berkenaan 3 benda tadi. Sifat qiyamuhu binafsih. Tak perlu awak kena salin 2 sahaja, kesan dan akibat. Okey, Ustazah nak awak salin kesan dan akibat di dalam buku tulis akidah. Tolong tulis dengan kemas dan cantik. Kemudian, waktu awak salin tu, Ustazah nak awak cuba baca. Salin dan baca. Awak kena praktiskan kemahiran awak menulis sekaligus kemahiran awak membaca. Bila awak dah tulis, awak dah baca, awak akan boleh faham. 2 benda tu kalau awak buat dengan baik, insya-Allah akan awak faham apa yang awak tulis. Okey, jadi Ustazah rasa untuk hari ini itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hantar tugasan.